Okey, so malam ni kita nak fokus kepada satu program leadership program. Cuma apa ni saya share sekejap, saya share screen ni. So kita malam ni santai je, sekiranya apa ni ada sebarang persoalan boleh apa ni interrupt terus kot, boleh tanya soalan terus. InsyaAllah saya akan spend masa dalam sampai ke 10.30 insyaAllah. Okey, saya tengah share screen. Boleh komen ke? Nampak ke screen yang saya share ni? Okey. Terima kasih. Alright. Sebagaimana yang kita tahu sebelum ni kan, market kripto apa ni menunjukkan apa ni signal yang positif lah ada bullish punya movement. Walaupun hari ni 2-3 hari ni dah kembali turun. Tapi saya nampak dia punya penurunan tu tanpa volume. So insyaAllah dia akan kembali naik lah lepas ni. Wallahualam tak tahu tapi nampak positif lah. Okey, sebenarnya lama dah saya nak share tentang benda ni tapi saya duk tengok cari masa yang sesuai untuk saya share berkenaan dengan apa ni potensi yang jauh lebih besar lah daripada apa yang kita tahu selama ni berkenaan dengan Royal Q. Okey, mungkin ada di kalangan kita dah tahu dah tapi mungkin malam ni kita apa ni refresh balik lah berkenaan dengan Royal Q punya apa ni membership punya program. Okey, kalau ada soalan mungkin boleh interrupt terus boleh tanya terus. Okey, so learning outcome untuk kita punya perbincangan malam ni. Okey, ada basically kita nak fokus pada dua lah. Yang pertama sekali kita nak membincangkan tentang Royal Q Reward Program. Okey, Royal Q Reward Program. Yang mana kalau sebelum ni kita tahu dah kita ada reward masing-masing kan in term of revenue masing-masing. Bila kita trade, bila berlaku apa ni kita create layer, lepas tu sekiranya harga apa ni trigger kita punya take profit. Okey, take profit kita, lepas tu Royal Q akan jual dan kita akan dapat profit lah. Okey, dan biasanya kita akan check dekat kita punya revenue lah. Okey, kita akan tengok dalam kita punya revenue setiap hari Royal Q update berkenaan dengan kita punya performance lah. So itu yang kita tahulah selama ni berkenaan dengan Royal Q punya apa ni app. Okey. So hari ni kita nak bincangkan apa ni potensi-potensi yang lain yang ada dalam Royal Q punya app. Okey, yang kedua kita nak terangkan tentang Smart Mind Leadership Program. Okey. So yang ni di hujung-hujung nanti saya akan explain lah. Alright. Okey, outline presentation saya ni ataupun sharing session saya malam ni, kita nak cover 5 benda. Royal Q Reward Program. Yang kedua, Member Center. Nanti kita akan tengok dari segi kriteria dan juga reward untuk setiap apa ni setiap level. Yang ketiga, kelebihan dan syarat ke V2. Fokus kita sekarang ni adalah ke V2. Okey, saya percaya di kalangan kita ni semuanya adalah V1 lah. Okey, ahli Smart Mind Team sekarang ni berada di V1. Nanti kita tengok macam mana kita nak check tu. Macam mana kita nak semak level kita. Yang keempat, strategi menuju ke V2. Nanti saya akan cerita insya-Allah macam mana strateginya. Basically ada dua strategi lah. Ada dua payung strategi yang mana kita boleh susun ikut kita punya apa ni strategi masing-masing lah, preference masing-masing. Yang kelima, insya-Allah kita akan bincang tentang Smart Mind Leadership Program. Okey. Ini analoginya. Kalau sebelum ni kita rasa apa ni Royal Q ni dia boleh generate profit yang konsisten kepada kita. Dan saya ibaratkan satu apa ni treasure chest ni. Okey, yang mana dalam Royal Q ni dia ada satu peluang yang sangat besar yang mana kita boleh create passive income daripada app Royal Q. Tetapi hakikat sebenarnya sebenarnya ada treasure chest yang lain ataupun kotak harta lain yang mungkin kita belum terokai lagi. Yang belum kita terokai lagi, dan insya-Allah kita akan explain malam ni apakah peluang ataupun ruang yang ada yang kita boleh manfaatkan dalam
Royal Q punya reward program. Okey, kalau kita buka kita punya app Royal Q, biasa okey, sebenarnya kita boleh susun dekat sini ni, kita boleh susun ni dia punya apa ni tab-tab ni dengan cara kita klik pada more, lepas tu kita boleh edit ni. Yang apa ni tab ataupun menu-menu yang kita tak guna ni mungkin kita boleh letak kat belakang lah dalam more ni. Tapi yang biasa kita akan klik almost every day adalah pada yang ni kalau tak guna ni API binding ni biasanya sekali je kita buat ni. Ataupun sebulan sekali. Kalau kita nak lebih secure, kita kerapkanlah tukar API binding. Tapi biasanya kita tak guna kerap lah. So kita boleh hide benda ni dengan cara kita klik pada more, and then ada button apa ni untuk kita add. Sekejap kita boleh edit yang dekat depan ni. Tekan pada more, lepas tu dia ada button edit dekat atas. Okey, so kita boleh susun lah apa ni menu yang ada dekat sini. Okey, invite friend pun mungkin kita boleh letak kat belakang lah. Biasanya kita guna Royal Q, kita akan fokus kepada revenue ni. Saya percaya kalau kita buat statistik ni, antara menu mana yang kita biasa tekan, okey, especially untuk V1 adalah menu revenue. Menu revenue yang mana kita nak check lah, kita nak semak kita punya profit. Okey, sebenarnya yang lebih besar daripada revenue ni, sebab saya pun saya tak tengok sangat kepada revenue. Okey. Sebab revenue ni adalah rekod sahaja, rekod di pihak Royal Q sahaja. Hakikat sebenarnya kita kena tengok dekat hobi sebenarnya. Baru kita tahu sama ada kita profit ataupun tidak pada hakikatnya. Sebabnya ramai orang duk tengok pada revenue tapi dia terlepas pandang tentang floating loss ini. Okey, mungkin awal-awal kita tak rasa ni floating loss ni. Tapi bila dah terlalu banyak floating loss, sampai satu tahap kita dah tak ada revenue. Kita akan sampai kosong. Pada waktu tu kita akan tersentak. Kita akan rasa kenapa tiba-tiba tak ada untung. Sebabnya kita dah floating loss dan modal kita dah habis di hobi. Itu sebabnya. That's why kita untuk monitoring, dia ada ni lah beberapa cara untuk monitor kita punya performance. Dan jangan lupa untuk monitoring kita punya floating loss juga. Yang ni percent floating loss dan yang ni amount. Amount berapa USDT yang kita tengah rugi. Okay. So kalau kita nak monitor secara mudahnya, kita tengok pada revenue ni berapa jumlahnya dan kita tengok jumlah floating loss ni. Kita campur semua portfolio kita, berapa dia punya jumlah floating loss ini. Sekiranya positif dan maksudnya kita profit lah secara general. Tapi yang sebenarnya kita kena tengok dekat hobi sebab kita yang dekat sini ni dia tak calculate lagi kita punya fuel fee, kita punya cost sewa robot dan sebagainya lah. Okey. Alright, so hari ni untuk ni okey sekejap sebenarnya tiga ni dia ada fungsi yang berbeza ni. Okey, yang biasa kita tengok adalah pada nanti kalau kita dah naik kepada V2, kita akan biasa tengok pada reward detail, asset, okey, dan invite friend ni biasalah kita akan guna kita punya link untuk kita invite rakan-rakan kita untuk join sekali Okey, saya mungkin tuan-tuan semua bila klik pada reward detail ni, kemungkinan you all punya reward details ni. Sekejap, saya punya animation. Okey, reward detail ni, bila kita klik pada reward detail, biasanya dia akan kosong dekat sini. Especially untuk V1 ni. Dia akan kosong dekat sini. Sekejap. Bukan kosong Dia depend lah. Kalau ada individu yang join menggunakan kita punya link, nanti akan ada lah dia punya profit dekat sini. Dia akan ada dia punya activation. Apa dia panggil? Sekejap dia panggil activation. Apa dia panggil ni? Activation. Maksudnya activation ni maksudnya orang activate dia punya account Royal Q. Nanti bila dia seseorang tu dia activate menggunakan link kita, nanti akan ada data daripada sini. Sekejap saya tunjuk ni. Okey. Dekat sini bila kita klik pada activation, sekiranya kita V1,
kita berada di level V1 macam tuan-tuan semua, saya yakin tuan-tuan V1 sekarang ni. Nanti saya tunjuk macam mana kita nak check level kita sekarang ni. Sekiranya kita V1, duit yang akan masuk ke ke activation punya reward details ni adalah 30 USDT. Okey, sekiranya kita V1 macam 90 ni maksudnya 3 orang lah. Pada 9/2 ni 3 orang contohnya kan. 10/2 ni 30. Dan apa yang berlaku kepada 11/2 ni 40 USDT. Kenapa 40 USDT? Sebabnya ada seorang yang join kita punya join Royal Queue menggunakan referral code kita ataupun invitation code kita. Dan kita sekarang ni dah berada di V2. Bila naik ke V2 dia akan berubah dekat sini. Okey, daripada 30 untuk setiap activation dia akan jadi naik ke 40 USDT. Okey, dan begitulah seterusnya lah. Okey, direct qualification ni. Okey, direct quantification saya tak nampak dia punya full ni. Direct quantification ini adalah okey, bila orang join, katakanlah ni individu ni join, yang 3 orang ni join, seorang ni join, and then dia trade ada profit yang dia dapat 20% daripada total profit yang dia dapat tu akan pergi ke akan ditolak lah fuel fee gas fee tu. Okay, gas fee akan ditolak ke Royal Queue, and then ada certain portion nanti kita tengok berapa portion dia yang akan diperolehi oleh orang yang refer kepada dia orang yang refer kepada dia. Okey, walaupun tak banyak dekat sini, tapi bila ramai orang join bawah kita, and then dia pula trade secara konsisten. Okey, so kita akan dapat sini. Dia punya, saya tak tunjuklah saya punya amount kat sini. Kita akan nampak lah dari segi dari segi revenue kita dekat sini. Okey. Yang team quantification pula merujuk kepada ahli kita, ahli yang daftar di bawah orang yang daftar bawah kita. Okey, kalau ada individu yang daftar di bawah orang yang daftar bawah kita, kalau kita tengok dari segi contohnya keturunan kan, kita ni sebagai datuk, and then orang yang daftar bawah kita ni sebagai ayah, dan bawah dia tu adalah cucu lah. Okey, yang dekat sini ni biasanya cucu ya kan ni. Sekiranya ada trading so team qualification ni, quantification ni akan ada lah dia punya reward dekat situ. Okey. Okey, lambat animation ni. Sorry. Okey, so member center mungkin tak ramai di kalangan kita yang pergi ke member center ni. Okey, saya tunjuk ni yang saya screenshot ni tak semestinya saya punya account ni, ada yang saya screen daripada orang lain ni. Okey, contohnya dekat sini saya rasa tak ramai yang biasa klik pada member center ni. Okey, sebenarnya ada button kat sini lah. Sebenarnya kat depan pun, mana kat tadi? Dekat sini member center ni, sekejap. Oh, dia ada dalam more ni. Kalau tuan-tuan klik pada more ni, dia ada member center lah. So kita boleh pindah kat depan juga dengan cara kita edit dekat more ni, dekat dalam more ni kita edit. Okey, masukkan yang dekat bawah tu kat atas most commonly used. Nanti dia akan keluar kat sini. Okey. Member center, so kita boleh klik pada member center dekat sini. So apa yang akan keluar? Dia akan keluar ni, dia punya kriteria ni. Okey. So kalau kita sekarang ni berada di V1, dia akan cerita macam mana kita nak berpindah daripada V1 ke V2. Okey, so syarat dia adalah directly push 3 V1. Saya tak pasti you all nampak ke, takut kecil Directly push 3 V1, okey, dan 20 team members. Maksudnya untuk berpindah daripada V1 ke V2, kita kena ada 3 orang yang daftar secara direct menggunakan link masing-masing, link kita masing-masing, dan ada 20 team member lah in total
team member ni 20 ni adalah termasuk V1 tadi, yang 3 orang tadi. Okey, sekiranya kita ada 3 orang bawah kita, and then kita letak another 17 17 orang lagi di bawah setiap V1 direct bawah kita ni, and then dia akan accumulate lah semua sekali 20 team members Jadi barulah Royal Queue akan naikkan kita punya makam kita punya level kita daripada V1 naik ke V2 So apa kelebihan V2 Okey, kelebihan V2 okey, sekarang ni kita berada di V1 So dekat bawah ni dia ceritalah apa kelebihan V1 Okey, sekiranya kita V1 and then ada kawan kita register bawah kita menggunakan apa ni dipanggil referral code ke apa dia panggil invitation code. Dia panggil invitation code menggunakan invitation code Royal Queue kita. Okey, bila dia bayar yuran kepada Royal Queue sebanyak 120 USDT, kita sebagai orang yang refer akan dapat 30 akan dapat 30 USDT daripada 120 tadi Okey, team reward. Okey, team reward ni sebagaimana saya sebut tadi, bila seseorang itu untung, katakanlah dia sell kan, untuk satu layer dia sell, dia dapat 1 USDT 1 USDT 20 sen 20 sen USDT akan masuk ke Royal Queue sebagai gas fee lah. Okey, dan 20% daripada 20 sen tadi, daripada 20 sen USDT tadi akan masuk ke orang yang refer dia kalau kita berapa dia punya ni, kalau 20 sen jadi berapa 20% daripada 20 sen 20% kos 0.2 darab dengan dalam 4 sen dalam 4 sen tu akan masuk ke orang yang refer dia lah Okey, yang ni yang ni V1 V2 lagi. Okey, V2 ke V3 dia ada dia punya ni pula, dia ada kriteria dia. 5 users directly push maksudnya bawah kita 5 orang, and then at least 3 V2 dan 100 team members total kita punya ahli kita 100 orang lah, barulah kita layak untuk naik ke V3 Dan di sini ada dia punya kelebihan dia V2 sorry. Yang ni membership right ni merujuk kepada yang atas ni. V2 ni bukannya V3. V3 ni adalah dia punya kriteria ni. Ditunjuk daripada V2 nak pergi ke V3. Tapi yang membership right ni dia merujuk kepada yang atas ni yang status V2 ni So V2 bila kita sampai ke V2, setiap direct push maksudnya direct push ni maksudnya orang daftar menggunakan referral code kita ataupun invitation code kita akan dapat 40 USDT. Yang tadi yang V1 ke V2 tadi, kalau kita V1 kita dapat 30. Tapi bila kita dah naik ke level V2, kita akan dapat 40 USDT daripada 120 yuran tahunan yang ahli tu bayar kepada Royal Queue Dan team reward akan dapat 30% lah. Okey. 30%. Kalau dia V1 tadi 20%. Okey, begitulah seterusnya untuk V3. Ni dia punya reward dia. Okey, setiap kali orang activate bawah kita directly, kita akan dapat 50 USDT. Dan team reward dapat 40%. 40%. Dan dia ada peer reward. Saya secara personal saya tak boleh nak explain apa maksud peer reward ni sebab saya pun tak sampai ke level ni lagi. Okey, saya pun masih berada di level V2 lah sebab saya tak fokus pun sebelum ni untuk naik ke ni. Nanti saya cerita kenapa saya tak naik. Sebab ada strategi yang saya guna tu mungkin lambat lah untuk naik so that's why nanti kita akan bincang dari segi strategi macam mana nak naik Okey, seterusnya V4, V5 dan V6. Yang ni highest level. V6
Okey, mungkin tuan-tuan boleh tengok sendirilah. Dalam app Royal Q tu kita pergi ke member center. Okey, kita swipe je Sekejap ni dekat member center ni kita klik. Dekat sini kita boleh swipe dekat atas ni, kita apa ni? Tariklah daripada kanan ke kiri. Nanti dia akan tukar daripada V1, V2, V3 sampai V6 tu dia punya cara dia lah. Saya tak boleh nak demo kat ni. Okey, setakat ni ada soalan ke? Any question? You all ni follow ke tak ni? Okay. Alright. So, kita move 9.37 lah. Okay. Yang ni summarize Saya summarize. Sebenarnya data ni saya ambil daripada yang tadi juga daripada app Royal Q juga. Daripada V1 sampai V6. Yang ni V1 ni activated bila kita activate. And then ada kawan kita yang join bawah kita menggunakan invitation code kita. So kita akan dapat 30 USDT lah. Sekali dia apa ni? Dia activate tu kita akan dapat 30 USDT So team reward 20% daripada 20% gas fee setiap kali kawan bawah kita tu dia trade dan dia untung So kita dapat 20%. Walaupun sedikit 20% ni memang sikit sangat setiap kali dia profit tu memang sikit. Tapi bila kita ada ramai ahli bawah kita, memang dia akan jadi banyak. In fact, sekiranya kita ramai yang ahli daftar bawah kita, sampai satu tahap reward ini, daily yang kita dapat melebihi kita punya profit yang kita trade sendiri. Tu dia punya potensi lah. That's why saya kata potensi yang lebih besar sebenarnya berada di sini. Yang kita trade sendiri tu alhamdulillah okey. Kalau kita tak promote pun is okey, boleh profit Tapi kalau kita nak pergi lebih ke depan lagi, inilah caranya dalam Royal Q Okey, V2 macam mana syarat dia? Cuma malam ni mungkin fokus kita untuk kita sama-sama naik ke V2 Saya nak bantu semua rakan-rakan semua supaya kita boleh naik ke V2 Tapi ini tak wajib ini benda yang tak wajib, ini optional saja. Yang mana sesiapa yang nak naik ke V2 insya-Allah saya akan cuba bantulah. Okey, sekadar yang termampu Okey, so fokus kita sekarang ni nak naik ke V2. Okey, inilah kriteria kita kena ada 3 orang direct menggunakan invitation code kita dan 20 lagi mungkin kita boleh letakkan di bawah yang 3 orang direct bawah kita ni. Okay, itu strategi lah, salah satu strategi yang mencepatkan kita untuk naik ke V2 dan seterusnya kita boleh fokus kepada V3 selepas itu lah So mungkin fokus pertama kita nak naik ke V2 lah. Okey. Okey, kelebihan V2 dalam Royal Q sebagaimana saya sebut tadi, kalau kita berada di V1 kita hanya dapat 30 USDT saja bila ada orang activate bawah menggunakan invitation code kita Tapi bila kita naik ke V2 kita akan dapat 40 USDT untuk setiap direct referral. And then award kejap. Okay, yang ni award 10 USDT untuk setiap indirect referral Maksudnya apa ni? Maksudnya sekiranya macam tadi kan, yang ni katakanlah kita ada 3 bawah kita. Bawah kita daftar bawah invitation code kita 3 orang. And then ada 17 orang lagi. 17 orang lagi yang menjadikan total team members 20. Yang 17 orang lagi yang daftar bawah 3 orang ni maksudnya cucu kita lah Kita datuk and then ni anak kita. And then kita ada cucu So setiap cucu yang daftar bawah anak kita ni kita akan dapat 10 USDT untuk setiap indirect referral. Itu maksud dia. Walaupun dia tak sebut dekat sini tapi itu yang berlaku 10 USDT untuk setiap indirect referral. Ke mana yang 30 USDT tadi? 30 tu dia akan pergi ke ni lah, anak kita ni lah. Yang bawah kita ni.
So 30 campur dengan 10 dia akan jadi sama juga, 40 USDT. Okey. Direct quantification akan mendapat 30%. Sekejap, 30 ke 20 sekejap. Yang ni V2 V2 30%. Okey, 30%. So bila kita naik ke V2, kita akan dapat 30% daripada 20% fuel fee untuk setiap trading yang dilakukan oleh orang bawah kita iaitu yang V1 tadilah, yang 3 orang tadi. Okey, so kita akan dapat 30%. Dan begitulah seterusnya, tuan-tuan boleh tengok dekat sini lah. Okey. So fokus kita hari ni mungkin ke V2 sajalah sebab yang ni mungkin lama lagi Kalau laju mungkin tuan-tuan boleh explore kemudian lah. Basically dia punya ni sama je. And then dia ada peer reward. Nanti yang ni susah sikit nak faham. Nanti bila dah sampai tahap ni nanti kita boleh faham lah. Begitu juga global dividend ni. Yang ni dia ada royal Q untuk yang V6 ni 10% ni dia punya amount ni banyak nanti kita insyaAllah kalau ada rezeki kita boleh sampailah ke tahap itu Okay. Frequently asked question adakah royal Q ni sejenis MLM? Okay. Saya katakan secara umumnya memang dia MLM lah. Okay. Sistem dia, tapi dia tak panggil LMM dia panggil affiliate punya program affiliate punya program. Dan dia tak wajib tak wajib kita nak profit banyak, kita promote dan sebagainya. Benda tu adalah optional sahaja. Sekiranya kita mahir dalam trading, setting dan sebagainya, royal Q pun sebenarnya kita dapat profit yang konsisten insya-Allah. Adakah reward system royal Q ni adil? Waktu awal-awal saya terlibat dengan royal Q ni banyak persoalan yang saya cuba rungkaikan juga berkenaan dengan reward system ni. Adakah sekiranya dia MLM, maka adakah orang yang daftar awal, orang yang berada di atas kita tu dia akan sentiasa untung? Okey, sebenarnya tidak sebenarnya tidak. Okey, benda ni berlaku bukan sahaja secara teori tapi saya dah merasainya. Okey, macam tuan-tuan semua tahu kan, di atas saya terlibat dengan Royal Q ni atas referral ataupun invitation code Dr. Najib. Dr. Najib trainer, one of the trainer Astrid Ahmad Academy lah. So Dr. Najib dia ceritalah macam mana reward system ini dalam Royal Q, yang mana dia adalah sangat adil. Sesiapa yang rajin dia akan cepat naik. Okey, siapa yang rajin memang dia akan cepat naik. In fact, kita boleh potong orang yang refer kepada kita Kita boleh potong orang yang refer kepada kita benda ni berlaku pada Dr. Najib, yang mana Dr. Najib ni dia sebab dia dia tak promote sangat Royal Q ni Jadi orang yang berada di bawah dia tu dah pintas dia Okey, sebab orang yang bawah dia tu memang promote dia ada dia punya team dah masing-masing bila dia register bawah Dr. Najib tu, dan dia promote, and then sekarang ni dia, kalau tak silap saya, dia dah lintas dia dah berada di atas Dr. Najib jadi sesiapa yang rajin, sesiapa yang bekerja kuat, dia akan dapat reward yang lebih besar berbanding dengan orang yang lama dah terlibat dengan Royal Q ni. That's why saya kata ini adalah sistem yang sangat adil Dan satu benda lagi, katakanlah kita punya yang kita masuk di bawah dia, contohnya saya masuk bawah Dr. Najib, sekiranya saya berada sama level dengan Dr. Najib, Dr. Najib dah tak dapat dah dia punya yang team reward, direct referral pun dia dah tak dapat dah. Okey, sekiranya satu level that's why perkongsian malam ni pun saya sebenarnya kena fikir banyak kali juga sekiranya tuan-tuan naik ke satu level yang sama dengan level dengan saya, nanti saya pun tak akan dapat portion yang saya sebutkan tadi Tapi tak apalah, saya sebenarnya seronok je kawan-kawan lebih laju daripada saya, it's okay tak ada masalah. Okey, yang penting saya cuba bantulah untuk sahabat-sahabat semua untuk naik sama-sama Okey,
Siapa yang boleh ke V2? Okey, soalannya siapa yang boleh ke V2? Jawabnya adalah everyone. Sesiapa sahaja yang berusaha, okey, untuk mencapai kriteria V2, maka dia boleh naik ke V2. Anyone, sesiapa yang activate Royal Queue punya app, dan dia rekrut team di bawah dia, ahli di bawah dia, dan dia layak lah, sekiranya dia capai dia punya kriteria untuk V2 ni, dia layak lah naik untuk ke V2. Cuma kita nak bincang dari segi strategis. Okey, sebelum kita ke strategi ni, mungkin ada soalan ke? Ada soalan ke? Boleh interact je. Anyone? Tak ada Mungkin boleh komen dekat komen. Sebab saya takut ada masalah internet, saya cakap seorang-seorang. Okey, ada limit tak berapa jumlah dalam satu tim Ada limit tak berapa jumlah dalam satu tim? Tak ada limit. Kita boleh rekrut as many as possible, boleh rekrut sebanyak mungkin. In fact, kalau kita ni macam tadi kan, mana tadi? Sekejap. Yang ni yang direct referral ni, kita tak fokus kepada cucu kita Yang ni anak, yang ni cucu Kita hanya fokus kepada anak kita saja. Maksudnya kita banyakkan V1 di bawah kita directly. Kita boleh fokus as many sebanyak yang kita nak lah, berapa orang dia tak ada limit. Okey, jom kita bincang dari segi strategi Ada dua basically. Okey, untuk V1 ke V2. Sekarang ni tuan-tuan semua berada di V1. Okey, sekarang ni fokus kita nak menuju ke V2 Strategi yang pertama, okey, ini kriteria dia sebagaimana saya sebut tadi. 3 orang kena daftar direct bawah kita lah. Okey. Dan di bawah kita tu, sama ada direct ataupun indirect, kena ada total 20 orang members Ada 20 orang team members. Okey, ini dia punya syarat dia lah. Okey, strategi yang pertama adalah kita daftar je. Sesiapa yang nak daftar, kita daftar direct bawah kita semua. Okey, kita daftar direct bawah kita semua. Yang ni okey, yang ni sebenarnya ramai tak suggest strategi macam ni. Macam yang saya buat sekarang ni untuk tuan-tuan semua, saya menggunakan strategi macam ni. Okey, sebab yang di awal Smart Mind Team awal-awal dulu, memang saya tak plan pun untuk fokus kepada reward program membership punya reward program Royal Queue ni That's why saya daftarkan semua bawah saya direct lah. Okey, so ini adalah strategi yang pertama, iaitu 20 orang ni untuk kita naik ke V2 kan. Kita kena ada 20 members kan bawah kita direct, 20 members in total. Syaratnya 3 orang je bawah kita direct. Tapi yang ni strategi yang pertama, kita daftar semua sekali bawah kita. Ada kelebihan dia. Okey, yang mana kelebihan dia adalah sekiranya yang bawah kita ni trade, okey, kita akan dapat portion tu banyak sikit berbanding dengan strategi yang kedua. Okey, total member 20. Kalau kita guna strategi yang kedua macam ni iaitu V1 ke V2, syarat dia 3 orang direct bawah kita. And then untuk bila kita dah complete 3 orang ni, katakanlah kita daftar anak-beranak kita je 3 orang ni, and then untuk seterusnya kita daftar bawah anak kita. Okey, untuk orang seterusnya kita bagi referral code yang anak kita lah. Okey, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Mungkin ini account wife kita. Okey, isteri kita. Yang ni mungkin anak pertama, mungkin anak yang kedua. And then bila kita nak promote kat orang tu, kita promote referral code ataupun invitation code anak kita semua ni yang berada di bawah kita. So bila
bila kita ada 3 direct referral bawah kita, and then ahli kita ni total 20 eh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 termasuk 3 orang direct referral ni jadi 20. Okey. Dan kita akan naik ke V2 lah. Okey, kita akan naik ke V2. Secara automatik sistem Royal Queue tu dia memang smart bila didetect je cukup syarat ni, automatik kita akan naik ke level seterusnya. Okey, yang ni saya nak tunjuk apa ni. Alright, so macam mana cara untuk kita refer? Kita pergi ke home, okey. Dan kita ada button invite friend dekat sini. Sekiranya tak ada button ni, klik pada more kat sini. More ni dekat dalam more ni dia adalah menu untuk invite friend ni. Dan kita klik kat situ, dia akan keluar macam ni. Dan kita boleh ni lah kita punya invitation code ni adalah ini. Kalau saya BWXLF. Okey. Kalau kita nak copy URL supaya orang boleh klik dan boleh direct ke registration punya website Royal Queue tu, kita copy recommended URL ni dan forward lah kepada rakan-rakan kita. Okey, QR code pun boleh juga kita nak scan kat sini dan dia akan lead kepada borang untuk daftar Royal Queue. Okey, yang ni app Huobi lah. Yang ni kalau kita nak refer, dia panggil referral code dekat Huobi. Kita pergi ke Me, rebate ini kita klik dan di sini kita akan dapat lah kita punya referral code ni. Kalau Royal Queue dia panggil invitation code. Okey, tapi Huobi dia panggil referral code ni. Okey, ada soalan ke? Okey. Alright. So basically semua orang boleh buat kalau nak explore potensi ni boleh lah so saya sangat galakkan lah untuk tuan-tuan semua, sekiranya ada rakan-rakan yang nak join Royal Queue, bagi invitation code masing-masing. Tak perlu promote saya punya link lah. Okey. Supaya tuan-tuan semua juga boleh naik sama-sama. Okey. Alright, seterusnya saya nak bincang berkenaan dengan leadership program. Okey, sebagaimana saya sebut tadi, semua orang boleh invite orang lain untuk bersama dalam Royal Queue. Dan kita akan dapat manfaat lah. Cuma yang ni saya special sikit kepada rakan-rakan yang betul-betul serius nak naik ke V2. Saya akan cuba bantulah. Tapi tak semua saya akan bantu sebab tengok kepada effort masing-masing juga. Kita give and take lah. Okey, sebagaimana saya sebut tadi, sasaran team leader ataupun sasaran orang yang jadi team leader dalam Smart Mind ini. Okey, ada 2 syarat lah sebagaimana kita sebut tadi untuk naik ke V2. Kita nak fokus supaya kita dapat 3 orang directly push 3 untuk V1 dan total team member bawah masing-masing adalah 20 team members. Sama ada direct ataupun indirect. Okey, kelebihan menjadi leader dalam Smart Mind ni. Yang pertama, okey, sokongan langsung untuk mencapai sasaran untuk syarat V2. InsyaAllah saya akan cuba bantu. And then untuk ni saya tengah fikir macam mana untuk saya convert saya punya video yang 5 step itu ataupun saya nak buat yang baru. Nanti saya fikir balik. Mungkin saya nak tukar je code yang saya share dalam video tu, mungkin saya nak tukar kepada leader, sesiapa yang nak jadi leader nanti. Saya akan letak referral code masing-masing lah. Okey, saya akan letak referral code tuan-tuan lah. Okey, seterusnya copywriting dengan poster 5 step dengan referral code sendiri. Okey, nanti poster tu ada referral code tuan-tuan ataupun invitation code masing-masing. Dan seterusnya bahan-bahan promosi, insya-Allah kita akan cuba bekalkan dari segi poster dan lain-lain dengan referral code masing-masing ataupun invitation code masing-masing. Okey, ahli di bawah nanti akan dapat coaching secara langsung. Okey,
dengan cara Telegram. So tuan-tuan, bila ada orang daftar bawah nama masing-masing ataupun invitation code masing-masing, nanti create Telegram dan tuan-tuan boleh invite saya masuk dalam Telegram masing-masing, insya-Allah. Dan saya akan cuba guide lah. Okey, saya akan cuba guide. Kalau tak confident lagi pun, insya-Allah saya akan cuba bantu. Dan seterusnya support program. Sekiranya tuan-tuan nak buat program penerangan ke ataupun program anything related to Royal Queue. Okey, so mungkin boleh invite saya sekali lah. Okey, dengan syarat program ni berkaitan dengan yang mana fokusnya adalah untuk rekrut ahli baru dan juga untuk train ahli-ahli yang dah daftar bawah masing-masing. Okey, seterusnya mungkin tuan-tuan juga boleh dapat design ilustrasi macam mana tutorial dan sebagainya berkaitan dengan Royal Queue, illustration dan sebagainya lah. InsyaAllah nanti yang ni boleh dibincang kemudian. Okey, contohnya macam ni, kan kita ada 5 step. Okey, kalau sebelum ni saya letak referral code saya sendiri kat sini. Okey, sekiranya tuan-tuan semua dah mungkin boleh join sebagai leader Smart Mind, saya akan tukarlah referral code ini kepada referral code tuan-tuan semua. Tapi saya pun mungkin akan promote juga saya punya link. Tapi tuan-tuan boleh promote tuan-tuan punya link sendiri lah. Okey, so kita naik sama-sama insya-Allah. Ini nanti yang kita akan tukarlah tuan-tuan punya referral code masing-masing. Okey, yang pertama dari segi syarat. Syarat untuk menjadi team leader, yang ni sebagaimana saya sebut tadi, semua orang boleh usaha untuk naik ke V2. So tak ada halangan, tak ada rintangan pun untuk tuan naik ke V2. Cuma yang ni untuk sesiapa yang nak saya bantu. Okey, yang ni syarat dia lah. Yang pertama sekali, okey, tuan-tuan kena kompeten dengan Royal Queue. Maksud kompeten ni maksudnya kalau ada orang tanya tentang function dalam Royal Queue tu, apa maksud take profit ratio, apa maksud buy in callback dan sebagainya, so tuan-tuan boleh jawab. Bila orang tanya boleh jawab. So yang tu maksudnya kompeten lah. Okey, ada yang di kalangan kita ni yang bagus dari segi reflection, dia buat apa yang dia trade, dia reflect balik. Yang tu adalah antara benda yang sangat menarik, antara kriteria lah yang menunjukkan bahawa tuan-tuan semua kompeten dalam Royal Queue. Sebab saya tak nak bantu mereka yang nak naik tapi dia sendiri tak cuba untuk fahamkan. So kita nak kena fair lah kepada rakan-rakan kita yang lain. So siapa yang serius, yang ada, saya nampak ada effort, saya akan cuba bantu. Okey. Profit dalam revenue telah melebihi 30 USDT. Okey. Sebelum ni saya nak tetapkan 120 supaya tuan-tuan dapat balik modal kos Royal Queue tu. Tapi yalah, depend pada modal juga. Kalau kita modal banyak mungkin cepatlah kita dapat. Tapi kalau modal kita 1000 2000 mungkin lambat. So kesian juga. So saya turunkan kepada 30. Yang ni selepas saya discuss dengan Dr. Najib beberapa minggu yang lepas. Seterusnya telah mempunyai sekurang-kurangnya seorang direct sponsor. So tuan-tuan semua kena pastikan ada seorang direct sponsor yang direct bawah masing-masing. Barulah saya akan cuba untuk bantu untuk mengisi kekosongan, contohnya 2 orang lagi tu ke, 2 orang yang direct bawah tuan-tuan ataupun member ahli tu untuk mengisi ahli masing-masing untuk capai 20 total team members. Okey, so saya kira itu je apa yang saya nak sampaikan malam ni. Mungkin kita buka kepada discussion lah sekiranya tuan-tuan ada sebarang soalan ni. Ada soalan ke? Ataupun komen ataupun any feedback? Sekejap, Tuan Puan cakap ke tu? Sekejap, saya tak dengar.
Saya tak dengar. Apa ni? Sekejap saya try adjust setting sampai ni. Okey tuan boleh cakap kat sini? Boleh test? Testing. Okey. Boleh Alright. Okey dengar. Okey. Baik. Saya nampak daripada pertanyaan datang tadi, Ustaz, kita nak move kepada step kedua lah, maksudnya kita kepada rangkaian lah untuk benefit lah kan. Cumanya itulah macam saya sendiri pun pada tahap sekarang ni adalah untuk meyakinkan bahawa royalty ini memang dia bukan scam, dia memang betul-betul beri manfaat lah pada kita. Sebabnya yang saya faham royalty ni, Robert ni, kalau kita ada modal yang mencukupi bersama dengan strategi yang betul, maka dia akan beri benefit kepada kita. Sebab kita adalah yang pertama kan, sebelum kita invite pada orang lain. Jadi rasanya macam saya sendiri, saya kena build up the competency kan, the competent. Maksudnya saya yakin lah kan. Saya nampak buat tadi adalah multi level marketing kan. Multi level marketing. Sebab sebelum ni yelah sebab saya dah terlibat juga dengan sedikit kripto kan, kripto ni. Jadi bila sebut multi level marketing tu, the first impression kalau orang approach kita, ini mesti negatif negatif, betul, negatif. Dia mesti dah dapatkan commission ke. Lepas tu bila dah dapat commission tu nanti kita ditinggalkan. Ditinggalkan tu mesti kita pun mati gitu je lah kan. Tak ada kan. Jadi macam sama ambil advantage pada kita. Jadi itulah sekarang ni sebelum saya invite ataupun saya kena yakinkan diri saya. Sebenarnya trading robot ni memang betul-betul bermanfaat dengan syarat tadi ada syarat modalnya, strateginya kan. Jadi macam kalau kita ulang kan, kompetensi kita tu kena tinggi. Sebabnya nanti invite tu dia tanya robot dia macam ni apa tindakan kita kan. Kalau kita boleh jawab dan kita boleh bantu dia, memang kita akan tak scam dia lah kan. Sebab macam kita seorang tak scam dia lah. Jadi apa yang saya cakapkan, tim kita ni kena kasih dengan macam setting. Kalau kita lihat setting tu macam-macam setting. Dengan default yang tinggal dia lah. Setelah ada macam-macam setting ni lah, kita macam-macam kan. Dan kalau katakan modal kita tu sikit, kita floating, asalnya seronok pun masuk ke kita dah biarkan itu, jadinya bila biarkan itu macam seolah macam ini kita rugi. Jadi apa yang saya jalankan, kalau boleh sesi antara ini, kalau boleh kita fokuskan, ada beberapa sesi lah, fokuskan mungkin ini kita fokuskan kepada kita startkan setting kan, setting yang dia praktis kan, macam ni tuan Zul Fadli ni kan, saya nampak bila dia postkan satu hari tu dia sampai betul macam mana newbie kan, bila newbie sampai ke $1 tu satu benda yang sangat-sangat jadi kalau kongsian level 1 tu kita masterkan itu technical issue kan, strateginya ini mungkin kita bincang tentang kompetensi technical strategi kan. Kemudian hari lain barulah kita selepas kita tinggi barulah kita berani
nanti kita nak invite pada orang. Hmm. Jadi bila begitu nanti kita tak rasa macam kita mengenai orang tu. Sebab sebenarnya gini, sebab saya pun mengalami pengalaman yang sebegitu sebelum ni kan. Jadi kalau boleh itulah macam negatif insight tu kalau boleh tak berlaku dalam tim soal penyakit kena developkan. Itulah maksudnya kita tengok pada insight kita dulu. Jadi kita maksudnya kita berani misalkan orang itu tak macam kawan yang kita baca tak macam dia rasa mengotak ni. Itu je saja ada. Okay. Alright, terima kasih Tuan Fuad. Saya rasa tu point yang sangat-sangat valid ni. That's why saya sebenarnya fikir banyak kali untuk share berkenaan dengan in fact waktu awal-awal dulu saya sebenarnya takut nak share dalam saya punya channel YouTube berkenaan dengan Royal Q ni. Saya fikir lama, dalam 2-3 bulan saya duk fikir. Satunya fikir dari segi dari segi syariah, compliant ataupun tak compliant dan sebagainya. Saya buat kajian banyak lah. And then yang kedua dari segi pengalaman saya sendiri, bila saya terlibat dengan Royal Q, asal-asalnya memang saya tak faham. Memang saya tak faham apa pun. That's why saya join. Dr. Najib yang invite saya join je. Sebab saya percaya kat dia, saya join. And then bila saya join tu, sebenarnya saya join bawah Dr. Najib, okey lah. Tapi Dr. Najib sendiri sebenarnya dia tak dapat guidance daripada orang yang dekat atas dia secara proper lah. Sebenarnya ada training ataupun taklimat diberi tu, tapi dia macam tak detail, tak konsisten dan sebagainya. Saya sendiri masa mula-mula masuk tu memang saya pening, saya tak faham. So saya tak naklah benda ni berlaku kepada tim kita. So bila kita nak share, pastikan kita sendiri faham dulu. Okey, benda ni berlaku secara meluas dalam Royal Q. Saya perasan ramai yang duk promote tapi dia sendiri tak faham macam mana setting, apa maksud terminologi dalam Royal Q dan sebagainya. Dan dia akan bagi impact lah kepada image Royal Q tu sendiri dan juga impact pada kita sendiri lah. Okey, saya sangat setuju. That's why saya tak encourage untuk semua orang promote Royal Q ni. Okey, cuma malam ni saya cerita saja potensi yang ada. Sekiranya tuan-tuan nak pergi lebih jauh, maka itulah antara peluang yang kita boleh explore. Okey, dan saya juga sangat setuju kalau kita buat program secara regular untuk kita share experience masing-masing. Tapi tak tahulah, takut kalau kita buat program tu takut tak ada orang nak join. Macam malam ni pun sepatutnya kita ada 30 lebih orang. So dalam 15 orang je join. Kalau kita buat secara konsisten macam tu, takut tak ramai yang join lah. Unless kalau kita boleh bagi komitmen. Contohnya mungkin setiap malam Sabtu, Jumaat malam Sabtu mungkin kita boleh buat sesi. So masing-masing boleh share, boleh share lah experience masing-masing yang mana kita boleh ambil manfaat. Ada lagi ke? Sila. Nak tanya sikit. Dia macam kat sini macam doktor dah terangkan ni macam macam dah advance level lah untuk next step. Tapi macam saya benda tu macam masih baru tau. So, orang lain nak promote pun benda pun dia speak tu apa yang benefit tak nampak. So dalam team kita ni siapa-siapa ada soalan just list out the question. And then macam ada soalan tu jawab. So kita kumpul ini soalan-soalan tu, and then kita buat sharing. Contohnya kelas tu kita ada mana yang tak faham, ni setting. Maknanya setiap individu ada soalan masing-masing, dan kita discuss buat soalan tu. Kalau ada jawapan terus boleh dapat lah. Setuju? Setiap tim member, contoh saya tertanya-tanya kalau antara saya dah kaji pasal syariah punya point ni. So saya buat comparison antara
kripto, ada yang pasal yang ada sharing alert pun, website lain. So saya buat comparison yang ada tiga coin tu ada kat satu apa ni? Satu coin tu ada tiga tempat tu lah. Ada yang satu tempat. So kalau satu tempat tu ada tak valid ke? So soalan-soalan tu bila kita dah list out, so, orang lain pun dapat info jugalah. Bila kita nak yakin dengan yang coin ni mana betul-betul syariah ke, ada yang mungkin ada yang scam ke. Macam tu lah. So kemudian saya punya soalan, saya nak buat macam nak tanya pasal kita ada 2-3 website yang kata syariah. Tapi kalau compare yang sini tak ada, ni ada. So adakah boleh, maknanya Boleh trade. dia macam mana dia punya white apa ni, paper white paper. Dia punya tu lah. Itu antara soalan sebelum kita pergi advance yang ni yang kita semua ni. So dia orang nak tahu basic dulu, macam boleh percaya ke betul ke syariah, macam mana nak secure macam tu lah. So kita saya pun rasa macam tak nampak lah dia punya, nak terang kat orang tu tak boleh nak yakinkan lah. Kalau antara kita ni, macam saya dah ada soalan, 2 soalan, mungkin doktor boleh jawab atau korang boleh bantu dalam sesi sharing tu. Kita boleh untuk feedback lah. Maksudnya saya ada ujian, mungkin doktor pun ada yang kita pun tak tahu lah, ada yang tak tahu ke apa kan. Tiba-tiba update kita sharing lah. Betul, setuju. So kat situ masing-masing kamar ni tahu tak saya. Setuju. Tu antara benda. Okey. Terima kasih Tuan Zulfadli. So isu syariah compliance pun saya rasa agak penting juga untuk kita bincang. Mungkin kita boleh buat sharing session kot untuk satu slot. Cuma dalam grup kita punya Telegram tu kan ada 30 lebih orang tu. Ada yang betul-betul baru tau. Saya pun macam confused, saya ralat juga untuk share dan sebagainya dalam tu sebab ada yang terlalu baru, ada mungkin 2-3 hari baru join, ada yang dah advance. So saya minta lah kepada rakan-rakan kita yang dah lama, yang mungkin dah expert dah tentang Royal Q ni ataupun crypto ni kan. So mungkin boleh tolong jawab sama-sama dalam grup tu supaya kita jadikan grup tu sebagai grup betul-betul grup support untuk rakan-rakan kita yang dah join. So slot sesi yang secara regular pun saya fikir kena buat juga. Cuma dari segi tajuk tu lah. Tajuk tu saya takut macam sebelum ni saya buat penerangan yang basic. Saya takut bila kita buat yang basic tu ada yang dah lama tu mungkin yang rasa boring. Kalau yang kita cover tajuk yang advance, mungkin orang yang baru join tu mungkin dia akan rasa terlalu advance, dia tak follow. Jadi itu benda yang menjadi konflik lah untuk kita buat program. So mungkin wallahu alam, kita tengoklah macam mana. Mungkin kita boleh buat secara regular, mungkin kita boleh letak topik awal-awal dulu. Kita buat bahan awal. So mungkin ada yang nak join tu mungkin boleh study dulu sebelum dia join. Okay, saya beri saja tanya. Ya, silakan. Saya terjumpa ada satu AK kan. Grup saya banyak juga saya belajar daripada video-video yang di grup ni lah. Jadi saya nampak macam pembahagian dia mungkin dibagi kepada beberapa lah, macam pengenalan kepada Royal Q. So just basic kan. Lepas tu yang kedua tu dia fokus pada setting saja. Setting saja. So, setting tu itu yang dia punya engine-nya kan, yang boleh buat beza-beza walaupun sama model yang sama kan. Tapi end up dengan yang berbeza-beza. Betul. Setting saja. Lepas tu yang ketiga tu mungkin dia fokus kepada yang advance ni. Yang
yang rangkaian lah, rangkaian. So ada beberapa. Jadi kalau katakan tak ada sekian-sekian, kita fokus pada asal. Jadi bila newbie mungkin sesuai ke situ lah. Kemudian kalau katakan rakan-rakan yang dah lama, mungkin masa tu lah boleh dia berkongsi sikit kan. Lepas tu yang kedua tu setting technical sikit. Maksudnya mungkin ada beberapa kes tadi, kes 1, kes 2, kes 3 kan. So kes 1 ni mungkin yang selamat menggunakan tinggal dan report. Kes yang kedua ni mungkin yang macam yang Dr. Al-Tunjuk tu kan, satu kan. Itu yang selamat lah kan. Maksudnya kita boleh customize dia orang kan. Kemudian mungkin setting ketiga ni agresif. Macam saya jumpa tu ada satu Tuan Nizam. Tuan Nizam ni dia gunakan setting agresif sangat. Nizam mana ni? Nizam Malik kan? Saya tak tahu lah. Tapi saya nampak macam dia nampak macam orang lama lah kan. Tapi dia punya apa nama? Strategi setting dia tu dia advice lah. Maksudnya mungkin ni money management lah. Money management. Maksudnya dia sarankan jangan boleh strategi lah. Jangan strategi semua hak. Kita boleh kita gunakan untuk taktik lah kan. Taktik untuk kita counter attack. Sekali kita floating banyak kan. Jadi dia agresif. Bila agresif tentu kan yang pertama tu dia setting daya lain tu 1%. Yang optimism ni dia setting tu sampai 5. Sangat agresif. Yang pertama tu dia sekali yang optimism ada trade. Tapi dia yang strategi lah maksudnya pasal tu dia dah sampai reach maximum, lepas tu dia floating. Tapi floating tu lepas tu dia ada strategi macam mana bukan floating. Jadi kes macam ni macam setting dia kan, setting yang menyebabkan orang akan confident kepada kita. Confident kepada kita bila kita kata okey ini peluang OIQ kan. Jadinya macam proven lah, proven disaskan. Tapi macam fikiran mereka negatif, ini MLM. Itu kan. Betul. Jadi itulah maksudnya kita target audience kepada mungkin business minded sikit. Jadi tadi macam betul katakan kalau sekiranya katakan audience kita dalam 5-6 orang ni, pada saya kalau 5-6 orang tu berkontribusi, insyaAllah dia akan growing secara natural. Rather kita go for public kan, public nanti mungkin ada yang negatif. Jadi macam negatif. Macam contoh baru-baru ni ada saya gunakan Ninebot kan, macam juga yang minus tu kan. Lepas tu saya kata saya nak pakai RayQ. Jadi dia punya terus dia kata RayQ ni disadvantage gini. Jadi saya cakap dia ke? Jadi saya nak jawab dia punya statement. Jadi dia macam tu lah. Maksudnya kita tuan tahu saya kata maksudnya kita kena yakin diri kita. Baru kita lebih yakin orang lain. Jadi itulah yang saya boleh apa nama utarakan di sini untuk diskusi tuan kan untuk diskusi. Menarik. Okey, terima kasih Tuan Fuad. Untuk makluman semua Tuan Fuad ni antara yang bagi saya advance dia selalu message saya share tentang reflection. Saya nampak lah dia punya writing tu memang nampak kefahaman yang jitu lah tentang RayQ ni. So mungkin tuan-tuan boleh ambil manfaat juga daripada kepakaran Tuan Fuad ni. Walaupun baru tapi saya nampak advance lah. Okey, ada lagi rakan-rakan yang nak share ataupun nak tanya soalan dan sebagainya? Kita dah 10:20 dah, 21 dah. Okey, so saya kira dah dekat 10:30 dah ni. Saya ucap terima kasih lah kepada semua yang sempat ruangkan masa malam ni. Sekiranya ada sebarang soalan mungkin boleh kita sambung perbincangan di Telegram lah ataupun boleh PM saya secara direct. So mungkin untuk next program mungkin kita akan plan
Dan mungkin bukan saya seorang lah bagi pengisian lepas ni, insyaAllah tuan-tuan juga boleh share masing-masing pengalaman masing-masing yang mungkin saya juga boleh belajar something daripada tuan-tuan semua. So terima kasih tuan-tuan. Saya minta maaf sekiranya ada sebarang ralat ataupun kesalahan dalam saya buat penyampaian pada malam ni. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut bulan Ramadan, insyaAllah. Waalaikumsalam.